luas pengalaman, banyak membaca, luas pengetahuan. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Sebelum saya memulakan resensi buku saya pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Elora Cassandra Marimo dan bersekolah di SMK San Francisco Convent, Kota Kinabalu. Tanpa membuang masa, saya akan memulakan resensi buku saya pada hari ini. Hadirin sekalian, saya berpendapat bahwa tokoh-tokoh sukan negara wajar kita hargai dan ingati. Oleh itu, saya telah memilih buku yang berjudul Mokhtar Dahari, Legenda Bola Sepak Malaysia sebagai bahan bacaan saya pada hari ini. Buku ini telah diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad pada tahun 2013 dan ditulis oleh Zinitul Niza Abdul Qadir. Buku ini mengumpul kronologi penting kehidupan Mokhtar sepanjang karirnya dalam sukan bola sepak sehingga saat pemberhentian abadinya pada 11 Julai 1991. Mokhtar Dahari yang lahir pada 13 November 1953 merupakan seorang legenda bola sepak negara yang sehingga kini masih belum ada penggantinya. Beliau merupakan anak kedua daripada 6 beradik dan dikenali hampir setiap rakyat Malaysia. Aksinya pada 1970-an pernah menjadikan bola sepak sebagai fenomena paling digemari rakyat Malaysia. Pihak lawan mengibaratkan bermain dengannya bagaikan mimpi ngeri. Matlamatnya bermain adalah untuk menang. Baginya, hanya 3 perkara yang diperlukan, yaitu dedikasi, disiplin, dan kesungguhan. Istimewanya buku ini, ia ditulis dengan memetik tulisan Mokhtar di beberapa penerbitan sekitar 1980-an sebelum disusun, digabung jalin, dan akhirnya menghasilkan pekisahan terhadap banyak perkara yang selama ini tidak jelas diketahui umum serta peminat Mokhtar sendiri khususnya. Sebagai contoh, ramai beranggapan yang Mokhtar seumur hidupnya hanya pernah dilayangkan 1 kad merah, sedangkan realitinya 2 pernah diterima oleh wira bola sepak negara ini. Lebih menarik, kad merah keduanya diterima pada tahun 1951, tahun sama kontroversi kad merah pertamanya yang membangkitkan kemarahan penyokong di seluruh negara. Ringkasnya, buku ini menghurai banyak kisah di sebalik tabir, termasuk penyesalan Mokhtar bersara daripada pasukan kebangsaan pada tahun 1979 dan dilema besar pada tahun 1985 apabila dipujuk untuk bermain memimpin Malaysia menentang musuh tradisi Korea Selatan dalam perlawanan pusingan kedua pra-Piala Dunia di Seoul. Pernah dijulang sebagai penyerang terbaik Asia 1976, Mokhtar tidak terkecuali daripada zaman getir dan terpinggir. Pendek kata, tidak mudah menjadi seorang Mokhtar Dahari. Justru, kepada yang pernah mengenali Mokhtar, juga kepada yang mahu mengenali Mokhtar, buku ini syarat dengan suka dan duka serta bahagia deritanya. Daripada perjalanan hidup Mokhtar, saya telah mendapat pengajaran bahwa kita haruslah berusaha dengan bersungguh-sungguh, berani, dan tidak mudah putus asa dalam kehidupan agar dapat menjadikan sebuah mimpi menjadi kenyataan. Buku seterusnya ialah buku yang berjudul Tokoh Kepimpinan Malaysia yang diterbitkan oleh penerbit Syabas Didik dan ditulis oleh Siti Mariam Ilyas. Melalui buku ini, saya dapat menambah pengetahuan tentang beberapa tokoh ilmuwan dan tokoh pemimpin yang tersohor di Malaysia. Antaranya ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang merupakan seorang putra raja yang telah menyalurkan tenaganya ke arah mencapai kemerdekaan dan keharmonian negara kita. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam buku ini telah memberikan saya inspirasi untuk menjadi seorang yang lebih berwibawa dalam kehidupan. Saya amat meminati mata pelajaran ekonomi. Oleh itu, buku yang berjudul Ekonomi Malaysia, Satu Analisis Dasar juga menjadi salah satu pilihan bahan bacaan saya pada hari ini. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan ditulis oleh Jamal Ali. Buku ini mempunyai 10 bab yang membincangkan pelbagai topik tentang ekonomi Malaysia. Buku ini mudah difahami dan membolehkan pembaca umum berminat untuk mengetahui tentang dasar-dasar ekonomi terbaru negara. Seterusnya ialah buku yang bertajuk Maafkanlah Aku Kawan yang diterbitkan oleh Edipex Sendirian Berhad dan ditulis oleh Saleh Aziza. Buku ini mempunyai 6 tajuk.
Melalui buku ini, penulis coba memaparkan kisah sebilangan manusia yang memiliki akal akan tetapi tersilap menggunakannya. Akibatnya, diri mereka sendirilah yang terjebak di atas perbuatannya itu. Terlalu banyak nilai yang dapat diperoleh daripada buku ini. Antaranya ialah nilai kebijaksanaan yang mengajar kita agar bijak dalam membuat keputusan dalam kehidupan. Buku yang terakhir berjudul Mek Mulung yang diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad dan ditulis oleh Zinitul Niza Abdul Qadir. Mek Mulung asasnya berfungsi untuk tujuan pengobatan dan penghormatan kepada leluhur atau roh nenek moyang beberapa generasi sebelumnya dengan kepercayaan bahwa amalan itu mampu melindungi pewaris daripada gangguan alam dan kuasa gaib. Walau bagaimanapun, senario mistik kini tidak lagi relevan sekaligus berisiko membunuh kelangsungan seni persembahan warisan kedah tua ini. Oleh itu, buku ini cuba untuk memberi keadilan kepada Mek Mulung agar tidak dibiar hilang dan beransur-ansur pupus. Berakhirlah sudah resensi buku saya pada hari ini. Sebagai penutup wacana, saya menyeru agar rakyat Malaysia mengamalkan budaya membaca kerana ia membawa 1001 kemaslahatan. Tuntutlah ilmu, bacalah buku kerana bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.